Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ni kita baca, insya-Allah kalau habis hari ni, tak habis kita sambung lagi. Minggu ke depan banyak juga ada hadis dalam ni. Yang ni saya buat Ramadan tahun dulu. Habis dalam Ramadan dulu kita PKP. Ni boleh baca. Yang ini sebenarnya kita petik dalam Mustikah Hadis juga, tapi bukan juzuk. Yang ni juzuk ke depan berkaitan dengan Ramadan, Lailatul Qadar dan sebagainya. Jadi kita awalkan baca Mustikah Hadis juzuk seterusnya. Semua dah dapat kan? Itu. Firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya telah kami turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang kebesaran malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadr lebih baik daripada 1000 bulan. Kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Quran ni diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Buat turun pada bulan Ramadan. Itu pada Lailatul Qadar. Itu. Daripada langit dunia tu lah buat turun sikit-sikit selama 23 tahun sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Mula daripada Iqra sampai akhirlah. Bulan Ramadan, Al-Quran dan malam Lailatul Qadar mempunyai hubungan yang rapat di antara satu dengan yang lain. Bulan Ramadan, Quran, Lailatul Qadar. Hubungan yang rapat antara satu sama lain. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan ialah bulan nuzulul Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan padanya Quran. Besarnya Quran ni, sehingga bulan yang diturunkan Al-Quran, bulan tu menjadi penghulu segala bulan. Bulan apa? Ramadan. Sehingga kita ni diajar supaya berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami bulan Ramadan. Yang kita tak dapat bayangkan Ramadan terlepas menjadi sejarah. Kita tak dibenarkan sembahyang berjemaah tarawih di masjid dan di surau. Tak dibenarkan buka puasa cara beramai-ramai. Sedih sungguh Ramadan terlepas. Panggil. Tak pernah terbayang dalam kepala kita. Gitu. Harap-harap Ramadan tahun ni tak ada masalah lah. Sekarang hari ni pun mereka benar. Tu. Sebenarnya kluster masjid tak ada lagi pun. Duk kluster kastil lain tak ada. Itu. Jadi kemuliaan bulan Ramadan ialah banyak kemuliaan nuzulul Quran. Bulan Ramadan tu diturunkan padanya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ialah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan itu yang padanya diturunkan Al-Quran. Dalam syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran. Jelas. Jadi kita mengaji tafsir, kita tak jumpa nama-nama bulan yang Allah sebut selain daripada Ramadan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Syawal, baca tafsir tak jumpa. Yang ada satu yang Allah sebut betul-betul nama dia Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Macam saya sebut dah sudah. Bulan yang kita nak sambut bulan depan ni, yang nak main ni, bukan bulan puasa. Bulan Ramadan. Pagi. Puasa tu salah satu kemuliaan Ramadan. Bulan Ramadan ada puasa. Bulan Ramadan ada nuzulul Quran. Bulan Ramadan ada qiyamul lail. Bulan Ramadan juga bulan sedekah. Bulan derma. Bulan Ramadan juga bulan memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Pasti tuan-tuan, bulan Ramadan orang makan harta titik peluh kita untuk buka puasa.
Tak bagi rugi. Sebab tu kita lancar ke hari ni. Biar orang makan harta kita. Kerana bila kita jamu orang makan harta kita untuk berbuka puasa, dapat 3 perkara. Tiap-tiap tahun mesti habaq pi lupa kot. 3 perkara. Yang pertama, Allah ampun dosa kita. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala. Sebanyak mana pahala orang yang berpuasa, yang makan harta kita, banyak tu diberi juga pada kita. Kalau kita tak bagi orang makan harta kita, kita puasa, harap pahala puasa kita je lah. Tapi kalau kita jamu orang 100 orang makan, banyak mana pahala 100 orang tu, banyak tu juga Allah bagi kat kita. Sikit pun tak kurang pahala puasa mereka. Tu Allah bagi lain kat kita. Sebab tu di Mekah berkebuk sampai bertumbuk, kena tarik suruh makan hak dia. Kita buruk nak makan orang. Di Mesir pun lah ni depa pasang dah khemah-khemah depan-depan rumah depa, depan khemah masing-masing. Supaya apa? Khemah ni siapa nak makan pi. Ni tajaan daripada korporat ni, tajaan pada tajaan nak makan pi. Pi duduk dalam khemah tu, ada petang-petang depa susun sampai habis Ramadan. Kita lah kalut juga pasang khemah nak jual bazar Ramadan. Perang nak lalu pun tak boleh. Tu bazar Ramadan tu. 2 minggu lagi tak boleh lalu dah. Ada. Nung sampai lepas raya puasa 6 nak menega. Tak apalah menega lah, dah nak menega. Itu. Cuma nak dapat budaya jual orang musafir, orang apa nak singgah makan, kena pergi masjid surau. Tak ada. Tu cerita dia. Jadi sebab tu saya nak bercadang lah tu ni, kalau ada lebih sumbangan-sumbangan kita nak pergi jamu orang makan. Bukan kita panggil orang main tempat kita pergi tempat mereka. Nah, insya-Allah kita tengok macam mana. Tuan sekalian, tolong bawa hak tuan-tuan sekalian. Saya tolong bawa, saya pun dapat pahala, mudah-mudahan tuan-tuan pun dapat juga. Nak buat benteng itu. Pertama, Allah ampun dosa. Yang kedua, Allah jadikan orang yang makan harta kita tu pahala depa banyak mana, pahala kita pun banyak tu Allah bagi berlipat kali ganda. Yang ketiga, Allah jadikan pengadang daripada api neraka. Harta kita bagi duit, kita bagi itu bagi orang buka puasa dengan duit kita, dia jadi pengadang daripada api neraka. Tak mau mengadang. Dinding daripada neraka Allah buat. Sebab itulah penat kita kalau kita cari duit, kita tak jamu orang buka puasa, rugi. Sampai orang miskin kata, ya Rasulullah, kami ni miskin. Macam mana kami nak jamu orang buka puasa? Kami bukan ada duit, kami miskin. Rasulullah kata, yang ni dapat siapa menjamu. Siapa tak jamu tak dapat. Rasulullah tak kata dah miskin tak payah buat lah. Miskin pun buat. Kata Nabi, takkan kamu tak boleh bagi sebelah biji tamar? Takkan tak boleh bagi air campur dengan susu? Kira tak mampu bila apa tak mampu, kira tak cukup bila apa tak cukup. Bagi sekadar mana yang kamu mampu. Maknanya semua pakat buat. Kadang-kadang di masjid itu 30 hari buka puasa di masjid, tak pernah buka puasa di rumah. Mari bersila makan, bersila makan, bersila makan. Kerja makan orang. Kok sehari nak orang main buah apple buah sekilo, tobat. Ada orang kedekut lagu tu. Tiap-tiap hari petang-petang start motor pergi ambil kanji di masjid. Start motor pergi ambil kanji di masjid. Kok lah nak lepak 10-2 untuk orang beli daging ke beli apa, tobat. Komplain ada. Kalau buah daging banyak sedap sikit. Kemarin kurang lemak. Buah santan lebih sikit. Bonggai dengan kanji kepala. Kedekut. Ada. Bulan Ramadan pun kedekut. Ni saya nak baca ni. Kita ubah ni. Ni peluang je. Kalau tak dapat, tak tahulah kalau tak mati lagi per 3 hari dan lah, dan jangan mati kot no. Sampai dulu sahabat sebab doa kalau matilah lepas Ramadan. Ada doa biar mati lepas Ramadan pasal nak buat ibadat. Tu cerita dia. Asing dah tepi. Lepas tu ni kita nak sedekah, derma, infak. Tengok ada zakat-zakat pun clear bulan Ramadan. Ada wakaf Allah ganda. Hak sunat Allah bagi pahala macam yang wajib. Yang wajib Allah bagi 70 wajib di bulan lain. 70 kali ganda. Sedekah bagi zakat RM100. Bulan lain kalau bagi bulan Ramadan sama dengan RM700. Allah ganda 70. Bukan 70 kali ganda. RM7,000. 70 kali ganda Allah ganda.
ibadat-ibadat di bulan Ramadan. Allah bagi peluang. Pasal apa yang mulia sangat bulan Ramadan ni? Pasal Quran. Pasal Quran. Saya ada habaq dah kat dulu ni. Dengar ke tak tahu. Kita ni Quran ni paling kurang setahun 2 kali kena khatam. Bulan Ramadan sekali khatam, start habis Ramadan ni kira nak khatam dah ni. Hak start Syawal dulu ni nak khatam dah. Tu paling sikit tu. Macam mana? Ada ke tak? Setahun tak boleh habis, duk buat apa? Duk kerja baca buku resipi je. Tu duk kerja buat apa? Setahun tak boleh habis. Itu 2 kali khatam paling kurang. Ramadan ni masuk start baca sejuzuk, 2 juzuk apa semua, malam 27 tamat. Malam 27 tamat. Habis Ramadan, start Syawal, start baca balik. Selai 2 lai, masuk bulan Rejab khatam. Bulan Rejab khatam. Itu. Dia galik-galik kita tertinggal semua. Bulan Quran. Ra'i bulan Quran. Nak cerita kata diri kita dengan Quran macam mana? Itu. Kalau diri kita dengan Quran tak rapat, tak berkawan dengan Quran, tak mendalami isi kandungan Al-Quran, apa makna kita menyambut kedatangan Ramadan, sedangkan Ramadan bulan Quran? Betul. Nabi pemurah, sangat pemurah. Tapi bila tiba bulan Ramadan, Nabi lagi pemurah. Pemurah Nabi macam mana bulan Ramadan? Sahabat sebut macam daun yang hendak gugur ditiup angin. Kau getah dia nak gugur kering, jadi mudah luruh selai. Tapi angin main macam mana? Luruh. Nabi bulan Ramadan macam daun yang nak gugur ditiup angin. Pemurah sungguh-sungguh. Itu. Inilah. Macam-macam dapat air sinar lah. Orang lain kadang nak makan. Tak ada. Kita sengah-sengah orang tau. Mari musim PKP, PKPD ni dia lagi murah rezeki. Dia lagi duit banyak. Sengah lah. Tengah-tengah kita apa semua. Orang lain duk susah. Tak ada, kita tak ada pening-pening kepala. Ada rezeki Allah Ta'ala bagi. Allah nak uji kita. Kedekut ke tak kedekut. Janji syaitan, kata Allah, kefakiran. Itu janji syaitan. Hang bagi, syaitan kata habis. Hang bagi, syaitan kata miskin. Hang bagi, syaitan kata kurang. Janji Allah, keampunan dan rahmah. Hang bagi, Allah ampun dosa kamu. Hang bagi, hang dapat rahmat. 2 janji. Janji syaitan, hang bagi habis. Hang bagi kurang. Hang bagi miskinlah hang. Hang bagi habislah harta hang. Tu janji syaitan. Janji Allah, Allah ampun dosa kamu, Allah rahmatkan kamu. Hang nak pada janji Allah atau janji syaitan? Banyak pegang pada janji syaitan. Memang pun nak bagi syaitan kata habis, kurang. Itu. Baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan dan kebesaran. Oleh kerana pada ayat yang lalu ditegaskan bahawa Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan, maka dapat dipaham malam Lailatul Qadar itu ialah salah satu malam di pada bulan Ramadan. Tetapi tidak diterangkan malam mana satu. Yang Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam mana? Tak terang. Tak terang. Jadi cerita dia, buatlah daripada awal Ramadan sampai habis Ramadan, hang dapat kemuliaan Ramadan, hang dapat lagi lebih baik daripada 1000 bulan. Apa dia? Lailatul Qadar. Memang ada satu malam daripada malam-malam Ramadan, malam Al-Qadar. Macam hari Jumaat, daripada malam Jumaat sampai semalam Jumaat, adalah waktu tu ada waktu ijabah, waktu Allah perkenankan doa. Doa kena waktu tu dan Allah mustajab. Sama juga yang ni, dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Burulah Lailatul Qadar. Buru Lailatul Qadar ni macam mana? Tiap-tiap malam jaga. Tak susah hati dah, dapatlah satu malam hang kena Lailatul Qadar. Tapi kalau buat malam ni dak, boleh jadi malah dak tu Qadar nanya. Sekali beribadat lebih baik daripada 1000 bulan, bukan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita duduk atas dunia ni pun tak sampai 1000 bulan. Kalau boleh 1000 bulan tu bermakna kita dah hidup lebih daripada 80 tahun. Ratus-ratus bulan je piak mati.
Tak lama kita hidup atas dunia, Allah bagi Ramadan. Dalam hadis kita baca dulu, Nabi kata siapa bagi minum orang berpuasa untuk berbuka puasa, bagi minum, Allah gantikan minuman itu daripada air kolam Kausar. Di mahsyar tak ada minuman, ada satu saja air kolam Kausar. Siapa-siapa dapat minum air kolam Kausar, dia tak dahaga selama-lamanya. Siapa tak dapat minum, habis. Air kolam Kausar aja ada. Macam mana nak minum air kolam Kausar? Bulan Ramadan pergi beli air tebu, bagi orang buka puasa. Buat teh tarik lebih sedap sikit, bagi orang buka puasa. Jangan buat air hari ki manis pula. Lebih sangat pergi beli mineral, jangan payah pun. Semua orang boleh minum mineral. Air tebu ada orang tak boleh minum, teh tarik ada orang tak boleh minum, kopi ada tak boleh minum. Beli mineral hak betul punya, bukan air minuman, mineral. Pergi ke masjid-masjid, bukan banyak kau bagi sini 10 kotak, sini 10 kotak, sini 10 kotak. Takkanlah ramai-ramai depa tak buka puasa dengan air mineral kita, depa nak buat apa? Bagi minum. Itu cerita dia. Kita bagi banyak, ada yang minum waktu lain pun dapat pahala, dia minum sahur ke, dia minum lepas buka puasa ke, dapat. Tapi dia buka puasa dengan minuman tu, lagilah. Allah gantikan minuman itu dengan air kolam Kausar. Matahari jengkar atas kepala. Manusia ajak daripada Nabi Adam sampai kiamat duduk sekali di satu tempat, telanjang bogel. Mati dah dahaga yang amat-amat dahaga, tak tahu nak habaq, peluh cerah sampai tenggelam dengan peluh. Minuman tak ada, ada satu je, air kolam Kausar, air kolam Nabi. Banyak orang, antara orang yang boleh minum air kolam Kausar, orang bagi minum orang berpuasa untuk buka puasa. Waktu dia buka puasa, dia minum mineral kita, dia minum teh kita, dia minum kopi kita. Duduk di rumah tu kena reka macam mana nak bagi orang minum harta aku ni. Tu yang kata semua orang boleh buat. Takkanlah miskin nak beli mineral sekotak pun tak boleh, RM10 ya. Bagi banyak, lagi banyak dapat. Tu duit kita ada, entah apa. Tua-tua nak mati, so anak-anak peraik. Tu cerita dia. Ni peluang bulan Ramadan. Kan banyak pun nak bagi orang makan. Tajalah. Tahun ni kita tak dan dulu nak buat taja apa semua ni. Takut kita nak lancar awal-awal pun takut sagi PKP tak boleh. Ni baru mereka kata boleh. Pakat takut nak main. Tapi ada lah 4-50 orang dah. Dulu ratus-ratus pakat duduk sini. Kita susun buat ibadat sepenuh. Apa semua. Itu. Saudara. Baik. Tujuannya supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya memperbanyakkan ibadat dan amalan kebajikan di sepanjang bulan Ramadan. Pasal apa tak cerita? Lailatul Qadar ni malam bila? Tujuannya nak suruh memperbanyakkan ibadat sepanjang Ramadan. Sepanjang Ramadan. Tu cerita. Sebab tu bulan Ramadan, bulan rezeki orang berpuasa untuk buka puasa. Dia nak rasa makanan apa pun, bulan Ramadan. Anak pinak kita nak makan sedap pun bulan Ramadan. Zaman-zaman dulu kita kecil-kecil dulu, hari biasa mak goreng nasi goreng bodoh ya. Buh garam goreng piang tentu. Buh isi ikan sikit. Tidak pun por pun tak ada, makan nasi goreng. Tidak pun makan pek ngau. Hari biasa pek ngau. Anak ramai sampai 10, tepung sekilo beli 3 biji ya. Buat besar-besar. Kalih pek ngau terbalik belanga-belanga. Dulu kami lunjeng tu orang 10 orang, laki-laki pula makan kuat. Kat sekilo tepung tu 2 keping 3 kepingnya. Retu hak tu yang makan. Apa-apa buh nyok, tidak pun buh ayam garam je makan. Tak pernah makan sedap. Bila nak makan sedap, nak rasa tepung bukui, nak rasa serimuka, nak rasa buah Melaka, Ramadan. Special sikit bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan bagi special sikit masak tu. Nak jamu orang buka puasa, bukan membazir, bagi special. Tu cerita kanji buat bagi sedap. Depa kata macam mana ustaz nak buat kanji bagi sedap? Tak kedekut sedap. Ni nak buh udang pun kedekut, nak buh daging pun kedekut. Nak sedap torak apa? Buh zantan pun kedekut. Kadik dia apa ada masuk ke masjid orang bagi belambak. Bagi. Buh bagi sedap nak jamu buka puasa.
Sedap lah. Orang makan. Beza orang makan kanji Ramadan dengan kanji tak Ramadan. Berbeza. Pasal kita nak jamu orang buka puasa buat bagi elok-elok. Ni kadang kanji masjid duk bagi, kadang Allah nak cari udang seekor pun puas kan. Nak cari daging pun puas. Jumpa seketul dia ingat daging mamah-mamah halia. Dekut, nak buat kedekut. Nak panggil. Kau tak ada, tak apa ada. Duit ada orang bagi. Nak ada, orang bagi. Orang nak makan, jamu. Orang bagi. Lepas tu kita takut membazir banyak. Orang makan tak sedap, orang buang. Tak mana membazir. Daripada orang makan kikih dalam periuk, jilat lagi apa semua. Itu. Dengan tak buat lebih kurang, makan lempak. Itulah membazir. Anak-anak kita pada bulan Ramadan, jamu bagi sedap sikit mereka makan. Kita duk sedap sedia, tu yang payah. Bila hari Ramadan tak tahu nak buat apa, special tak special, dah special tiap hari lah. Itu. Baik, habis. Malam yang berkat. Malam Lailatul Qadar juga disifatkan dalam Al-Quran sebagai malam yang berkat. Berkat ni apa dia? Barakah. Barakah ni tak tahu cerita. Ulama tafsir begini. Kebajikan yang bertambah-tambah. Kadang-kadang tak tahu ambil di mana tiba-tiba siap. Tak tahu ambil di mana tiba-tiba selesai. Tu berkat. Barakah yang kita nak sangat, barakah ni. Kedai kita berkat, rumah kita berkat, apa semua. Baik, malam Lailatul Qadar ialah malam yang berkat. Nah itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang barakah. Kami turunkan Quran itu pada malam yang berkat. Apa dia malam berkat? Lailatul Qadar, malam berkat. Malam yang berkat, yakni malam yang mengandungi pelbagai jenis kebaikan. Kerana pada malam itu diturunnya malaikat membawa rahmat dan salam sejahtera seperti diterangkan dalam Al-Quran. Malam itu malaikat turun sama bawa rahmat. Dia rumah yang berkat ialah malaikat ramai, berkatlah. Bila malaikat ramai, kita jadi tenang, tenteram, lapang, seronok. Sebab malaikat temani kita. Bila malaikat tak ada, syaitan penuh. Bila syaitan tu yang jadi serabut. Sebab tu rumah tangga bergaduh, sana bergaduh, sini berkeli, sana berkeli, bercakap sini. Cuba duduk saja fikir pasal apa rumah terjadi macam ni. Tak berkat, pasal apa? Malaikat tak ada. Pasal apa malaikat tak ada? Nak ada lagu mana? Ada dalam rumah semayang pun tak. Quran pun tak baca. Yang menyebabkan rumah tu kosong, kering. Sampai malaikat tinggal, mari syaitan. Jadi kacau bila habis. Dalam parti politik sama. Kalau parti politik tu pemimpin mereka ikhlas berjuang untuk rakyat, betul-betul jujur untuk rakyat, ahli-ahli pemimpin mereka duduk satu padu elok je. Kenapa? Malaikat ramai menemani mereka. Tapi kalau depan lagu lain, belakang lagu lain, depan cakap lagu lain, belakang lagu lain, apa semua ni, dia bercakap, ham cakap, aku bercakap, hang kata, aku kata, hang lari itu lari ni apa siapa. Pasal malaikat dah tinggal lah dalam kumpulan tu. Bila malaikat tinggal, syaitan ambil alih. Bila syaitan ambil alih, tu jadi kelang kabut. Jadi kelang kabut. Pasal apa jadi begitu? Kena insaf. Ada benda yang tak kena. Kita buat benda malaikat tak suka. Apa dia setiap benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka, malaikat tak suka. Sebab tu kita harap supaya malaikat banyaklah temani kita. Yang menyebabkan hidup kita tenang, bahagia. Macam saya kata tadilah. Nak seronok antara mana dunia. Buat makan, seronok dengan kawan-kawan, kawan-kawan balik kita sunyi. Nak seronok dengan anak-anak, anak-anak pakat balik kita sunyi. Nak seronok tahu mana? Apa yang seronoknya? Seronok ialah apabila kita dapat melakukan ibadah dengan tenang. Ada jadual kita. Masa berzikir, masa berselawat, masa bertahajud, masa baca Quran, masa mengaji, waktu jemaah, kita pergi sembang jemaah. Itulah seronok sejati. Tak ada dah. Orang kata seronok hal lain, dia tak dapat petunjuk yang sebenar. Tu cerita. Macam kita duduk tempat macam ni, tenang. Balik kereta, balik naik kereta rasa lapang je. Balik mengaji. Nah gitu. Rasa tenteram je apa semua. Rasa puas je. Nah itu. Apa tak mengaji? Masa nak main tadi berasa tak payah pi lah hari ni, berasa malas kan. Lepas mengaji tak pergi, kalau rugi kalau pi lah duk balik dah ni. Rasa bodoh aku hari ni. Kawan-kawan tinggal aku. Bab-bab ni aku tak mengaji. Rasa serabut.
Tu cerita. Baik. Malam yang berkat, yakni malam yang mengandungi berbagai jenis kebaikan, kerana pada malam itu turunnya malaikat membawa rahmat dan salam sejahtera seperti diterangkan dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara ditakdirkan berlaku pada tahun yang berikutnya. Pada malam itu diturunkan para malaikat dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara ditakdirkan berlaku pada tahun berikutnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Sejahtera pada malam tu sampai terbit fajar. Malam apa? Lailatul Qadar. Semua kita dah faham dah. Cuma menjadi sunnah Nabi bila nak masuk je bulan Ramadan, Nabi kumpul sahabat, Nabi bagi khutbah khas pasal Ramadan. Tu sunnah. Kita pun dah nak masuk Ramadan, tu yang kita pilih baca risalah khas untuk Ramadan. Betul tu, ingat balik kok kita teralik. Memang kita ni lupa. Jadi kita rasa besarnya Ramadan, seronoknya nak sambut Ramadan. Kenapa? Banyak kelebihan. Tanazzalul malaika, malaikat turun. Warruh, dan ketua bagi malaikat juga turun. Sejahteralah man, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah sehingga naik fajar. Seluruh Ramadan ni pada awal sampai sudah Ramadan itu mulia. Tapi ditambah mulia lagi. Ada satu malam. Apa dia? Lailatul Qadar. Yang paling mulia daripada yang mulia. Apa dia? Malam tu lebih baik daripada 1000 malam. Lebih baik daripada 1000 bulan. Semalam tu Allah cerita dalam Quran. Tak percaya kafir. Kalau percaya, bukti kan? Tunggu tiap-tiap malam. Jangan bagi ada miss langsung. Tarawih jangan 3. Buat 20. Nak malas apa, kita dah tua dah. Ni dah ajak buat 8. Dah ajak buat 8, nak buat 20 tak larat dah. Kita tak buat dah. Tu cerita dia. Saya pun nak buat 8 sedap. Tahu? Sedap buat kalau mana buat habis-habis lega. Ya? Betul lah. Hadis ada kata 8, ada kata 20. Betul lah. Lepas tu pasal apa yang nak kekal hak 8 ni? Malah cerita lah. Saya takut dulu saya takut sebab tu sini jok dulu pergi buat 20. Takut diri saya sendiri. Aku ni kalau ajak buat 8 tiba-tiba tahun depan nak buat 20 ada nak boleh. Daripada 20 nak pergi ke 8, bila pun boleh. Daripada 8 nak pergi 20. Payah. Nak bagi. Kita kenal diri kita macam mana? Buat. Ni 18 balik. Macam lah ibadat banyak sangat. Orang pun tahu hadis ada jarak membagi. Tu. Buat. Bagi banyak tak apa. Tu. Kelebihan menghayati malam Lailatul Qadar. Kerana mulia malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW menganjurkan supaya umatnya bersedia menyambut dan menghayati malam berkat itu dengan pelbagai jenis amal ibadat yang berrahmat. Tadi semua tu cerita ayat-ayat Quran. Jadi Rasulullah banyak pesan tentang bulan Lailatul Qadar itu. Untuk umatnya mendapat rahmat. Ini diterangkan dalam hadis berikut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Riwayat Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesiapa menghayati malam Lailatul Qadar dengan mengerjakan sembahyang dengan pelbagai jenis ibadat yang lain, tak kiralah zikir, berwirid, sedang ia beriman dengan mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, nescaya ampun dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa menghidupkan Lailatul Qadar dengan sembahyang, dengan ibadat apa semua, dengan penuh keimanan. Apa dia dengan penuh keimanan? Walaupun tak nampak, dia percaya sungguh-sungguh dalam mata hati, sikit pun tak ada ragu-ragu dengan janji Allah. Dia dapat Lailatul Qadar, Allah hapus semua dosa-dosa dia. Bersih. Mati macam kanak-kanak baru dilahir daripada perut ibu. Kenapa? Dia buat dengan iman.
Orang nak kata apa, hampa punya pasal. Tapi aku nak rebut Lailatul Qadar. Kena kat dia Lailatul Qadar dapat. Kita ni kalau nak Allah bagi. Nak tak? Allah bersihkan dosa-dosa kamu dulu. Kita banyak dosa tuan-tuan. Hari-hari buat dosa. Hari-hari dosa. Kena Lailatul Qadar. Hak lama-lama Allah sucikan dosa. Hadis sahih riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjadi contoh yang baik. Telah menghayati terutama 10 malam yang terakhir, malam yang akhir pada bulan Ramadan dengan beriktikaf di masjid. Rasulullah tunjuk sendiri. Bila 10 akhir Ramadan, Rasulullah beriktikaf di masjid. Duduk di masjid tak boleh. Kita awal Ramadan ramai, 10 akhir Ramadan bukan duduk ke masjid. No. Duduk kat supermarket, duduk kalau beli baju raya. Duduk tenyeh kuih raya. Duk kaluk dengan batang lemang ketupat apa semua sampai tak nampak apa dah. Duk kaluk dengan raya, hilang kepala ni. Rasulullah 10 akhir Ramadan beriktikaf di masjid. Tak kaluk tuan-tuan, kita suka buat kaluk raya ni. Kan kaluk mana? Malam raya boleh beli. Saya ada cerita beli baju anak-anak saya malam raya je. Esok nak raya boleh beli. Janji ada duit dah Umur dia kaluk kuih raya, malam raya boleh beli, nak selori pun boleh. Yang kaluk ni habis Ramadan terdepan dapat ke tak dapat? Dapat ke tak dapat? Tu cerita. Dia galak nak raya lah. Boleh raya ni betul lah, suruh juga, ibadat juga. Tapi janganlah sampai kita terlepas 10 akhir Ramadan ni. Faham tak? Dia tak kaluk mana tu. Orang suka buat susah. Tak? Benda mudah, suka buat susah. Ada. Dia tak payah mana nak persiapan raya ni, tak susah pun. Kan kita nak jahit baju sendiri. Tu cerita dia. Baik. Mengerjakan pelbagai amal ibadat untuk menyambut kedatangan malam Lailatul Qadar yang mulia itu. Kita buat. Kena malam Lailatul Qadar, Allah bagilah pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita termasuklah dalam kalangan orang dapat Lailatul Qadar. Haklah dulu pun dapat dah. Harap-harap hak ni pun biar dapat lagi. Kawan kita mati ramai dah tuan-tuan dalam kubur. Kita Allah bagi peluang lagi. Kita tak ambil peluang, tak tahu. Ada pi sengap ambil linci dah. Tinggal kita hidup buat apa lagi? Allah nak beri peluang sebab ibadat. Kalau kita tak ambil peluang, tak tahu, kira malas, duduk malas situ tuan-tuan. Imanan, bukti dengan iman. Walaupun tak nampak, macam nampak pahala tu orang beriman. Tak nampak dengan mata kasar, hati nampak. Tu orang beriman. Imanan dengan penuh keimanan. Tu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa puasa bulan Ramadan dengan iman wa ihtisaban, dengan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampun dosa-dosa yang dulu. Hang buat dulu, habis cerita, tutup buku. Hang sekarang. Nah itu. Ini diterangkan dalam hadis berikut, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi insya-Allah sambung lagi minggu depan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi kita baca sampai habis ni. Tu baru kita sambung balik kitab tu. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, Selasa ni kan kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengizinkan kita masuk bulan Ramadan Al-Mubarak, dan Allah Ta'ala terima amal ibadat kita yang dulu dan terima amal ibadat kita sekarang, dan boleh kita mengerjakan amal ibadat dengan baik, dengan penuh khusyuk tawaduk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepantai ini saya mengucapkan pada semua selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, selamat menyambut Ramadan Karim. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'a wa arzaqan wasi'a, amalan salihah, sa'adatan daran, husnul khawati wa anta khairu rizqin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama ta'arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa barik Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.